Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir, yang mana kita pada minggu yang lalu Alhamdulillah kita dah ambil sampai ayat yang ke-86 suratul Maidah. Maka tadi kita bincangkan, kita ambil berkenaan dengan tajuk daripada 82 sampai 86, iaitu orang yang paling orang yang paling dekat kepada orang-orang beriman dari segi kasih sayang dan sebagainya ataupun ulah kasihan adalah orang Nasrani, dan sedangkan orang Yahudi dan juga orang yang musyrik, mereka kuat permusuhan. Dan cuma siapakah kumpulan tersebut kan, kita kata ada yang meletakkan pengertian ayat ini kepada Najasyi, yang mana di Habsyah dahulu, yang mereka dengar ayat Quran dan mereka terus balik beriman kepada Allah SWT dan tidak lagi mempertuhankan Isa AS. Okay. Dan dalam masa sama ada juga para ulama kata tak, pasal benar ayat ini turun Madani, sedangkan kisah Najasyi itu di Habsyah dulu ketika Nabi di Mekah. Ja'far bin Abi Talib bacakan ayat Al-Quran kepada Najasyi adalah pada ketika kisah tersebut. Tapi yang rajihnya adalah mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini, Nasrani yang dimaksudkan tu 83, 84, 85, 86 tu adalah 83, 84, 85 itu adalah orang-orang Nasrani yang seperti Waraqah bin Naufal, seperti Salman Al-Farisi, yang mereka ni masuk Islam bila mendengar atau mengetahui tentang tajuk kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hari ini kita akan masuk insya-Allah pada tajuk yang baru, itu ayat 87, 88. Ini balik kepada tajuk masalah makanan yang dihalalkan kepada umat Islam dan apa yang tak dibenarkan mereka untuk makan. Atau kita tahu daripada awal surah Al-Maidah ni memang tajuk makanan ni yang menjadi utamalah. Okay. Pasal dia walaupun hujung surah ni nanti akan ada tajuk khas berkenaan dengan kaum Nabi Isa AS, yang mana mereka minta hidangan dari langit. Itu nama kisah Maidah tu. So kita akan baca insya-Allah ayat Quran dulu, kemudian tengok harfiah dia. Kemudian kita akan baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan tajuk tersebut. Baik. Okay, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين amanu, hei orang-orang yang telah beriman, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, jangan kalian haramkan benda-benda baik yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala untuk kalian. Nanti dia bukan bab makanan je, semua benda yang dari segi peraturan, dari segi masalah pernikahan dan sebagainya masuk kat sini. Yang kalian haramkan benda-benda baik yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala untuk kalian. Wala ta'tadu, yang kalian melampau. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin, sebab Allah Ta'ala tidak sukakan orang-orang yang melampau. Wa kulu, dan makanlah
kalian semua, mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, daripada apa direzekikan Allah Ta'ala kepada kalian, halal lagi baik. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, dan takwalah kalian kepada Allah yang kalian dengannya kalian beriman. Okay. Kata Ibn Katsir rahimahullah, qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, nazalat hadhil ayatu, turun ayat ini, fi rahti min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sekumpulan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu naqta'u madhakirina wa natruku syahwatid dunya. Kita qalu, kita nak putuskan, dia kata, ingatan-ingatan kita, mana apa-apa yang kita ada, ingatan, kenangan, benda-benda kita yang mengganggu fikiran kita, kita nak tinggal, kita putuskan, dan kita nak tinggalkan syahwat-syahwat dunia. Wa nasihu fil ardi kama yaf'al ruhban, dan kita nak bersiar-siar di muka bumi macam mana dibuat oleh para rahib. Ini kalau kita tengok zaman sekarang ni pun memang ada lah kumpulan-kumpulan yang kononnya mengambil cara tersebut sebagai gaya hidup. Kan duk biar bersiar-siar, tinggalkan semua tanggungjawab kadang-kadang, atau sebahagian tanggungjawab, dan keluar berjalan di muka bumi. Kononnya nak buat macam rahib. Fabalagha dzalika an-nabi ya sallallahu alaihi wasallam, maka telah sampai itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilaihim, maka Nabi utus kepada mereka. Fa dzakara lahum dzalika, Nabi sebut kepada mereka perkara itu. Ni kawan cakap ke? Qalu na'am, mereka kata ya. Qalu na'am, mereka kata ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinni asum wa aftiru. Kalau orang nak buat macam tu, tapi aku Nabi kata, berpuasa dan berbuka. Wa usalli wa anam, aku puasa, aku solat dan aku tidur. Wa ankihun nisaa, dan aku bernikah dengan wanita. Faman akhadha bi sunnati fa huwa minni, wa man lam ya'khudh bi sunnati fa laysa minni. Siapa yang berpegang mengambil sunnahku, dia dari golonganku, dan siapa yang tidak berpegang dengan sunnahku, bukan golonganku, bukan daripadaku. Ini sebenarnya ada hadis-hadis yang lain yang sahih datang menceritakan tentang teguran Nabi kepada 3 orang. Ini sekumpulan sahabat Nabi macam tu juga. Yang kadang-kadang dia fikirkan nak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara sedemikian. Dan problem macam ni, benda ni bila kalau ramai buat macam tu, maka dunia ni berhentilah. Makan minum kita, orang nak pergi tanam pokok tak ada, orang nak berjual beli tak ada, orang nak buat alat-alat untuk membajak tak ada. Sebab semua orang sibuk dengan bersiar-siar macam rahib. Kena pula rahib tak kahwin, macam nak beranak pula. Ini semua kena faham. Okay, dia kata rawahu Ibnu Abi Hatim, riwayat hadis ni diriwayatkan asar ni diriwayatkan atau hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Wa rawi Ibnu Mardawih nahwa dzalika, dan Ibnu Mardawih pun riwayatkan seumpama itu. Wa fi sahihain dan sahihain an Anasin, daripada Anas ini bin Malik radhiyallahu anhu, anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sekumpulan manusia, sekumpulan orang daripada sahabat-sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW, sa'alu azwajan Nabi SAW an amalihi fi sir. Mereka tanya isteri-isteri Nabi SAW mengenai amalan baginda pada sembunyi-sembunyi, pada waktu tak buat depan orang. Kemudian bila orang dengar apa yang Nabi buat, maknanya depan sikit ada kot, okay, yang bila Nabi SAW, isteri Nabi ceritakan amalan Nabi, diorang dapati amalan Nabi sikit sangat, macam tak banyak. Lepas tu seorang kata, kalau macam itulah, kalau macam tu dia kata seorang tu kata, memanglah Nabi dia buat macam tu sikit je, sebab baginda tadi ampunkan dosa dahulu dan akan datang. Kita ni bukan level tu, so kita kena buat lebih. Maka faqala ba'duhum, bila dengar apa isteri Nabi cerita tentang amalan Nabi, dia rasa sikit je. Lalu dia kata faqala ba'du, berkata sebahagian mereka, minta telefon. Faqala ba'du, berkata sebahagian mereka, dia kata la akulul lahm, aku tak nak makan daging.
So daging ni macam simbolik kepada makan mewah. So tak nak makan daging. Seorang kata tak nak makan daging. Okey, tajuk kita hari ni sebenarnya larangan daripada melampau dalam agama. Larangan melampau dalam agama, 878 ni tajuk tu. Jadi dia tak nak makan daging. Kerana daging ni kita simbolik kepada makanan mewah. Wa qala ba'dhum la atazawwajun nisaa, dan berkata sebagai mereka aku tak nak kahwin dengan perempuan. Akan ada kehidupan, ada apa? Ada panggil lust. Ada sexual punya hubungan intim dan sebagainya. Dia tak nak. Ini macam apa, merosakkan jiwa dengan Tuhan. Wa qala ba'dhum la anamu ala firashin. Berkata sebagai mereka aku tak akan tidur di atas katil, di atas hamparan. Tidur atas tanah aja. Fa balagha dhalika an-nabi ya sallallahu alaihi wasallam, maka sampai perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka baginda bersabda, ma balu aqwamin yaqulu ahaduhum kadha wa kadha. Apa hal kaum-kaum tertentu ni berkata seseorang mereka sekian-sekian. Lakinni asumu wa uftiru. Tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Wa anamu wa aqumu. Aku bangun malam, aku tidur dan aku bangun. Ini bangun malam lah. Wa akulul lahma, dan aku makan daging. Wa atazawwajun nisaa, dan aku berkahwin dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan golonganku. Kadang-kadang banyak orang dia ambil potongan hadis ni kepada ujung. Ini kepada masalah kahwin. Sedangkan sebenarnya bukan. Hadis ni bukan bab kahwin sahaja. Bahkan dia meliputi masalah ibadat-ibadat, amalan-amalan. Contoh macam orang tu kata seorang tabi'in itu solat 1000 rakaat sehari. Bila tanya balik, bila masa dia dengan keluarga dia? Kalau dia habiskan masa dengan solat sahaja, macam mana hak keluarga dia? Kalau dia berkahwin. Kalau tu tak berkahwin, macam mana dia tak ikut sunnah Nabi? Sebab Muslim atau mukmin yang digambarkan dalam Islam ni, dia seorang yang bergerak dalam masyarakat. Dia bukan duduk diam dengan hal masing-masing. Ini kena jaga-jaga riwayat yang datang, yang sebut kisah ini, kisah itu. Kita dengar kisah tapi kena tahu kesahihannya juga. Dan kemudian kita ukur balik apa kisah tersebut dengan amalan Nabi SAW. Tak ada siapa yang boleh buat amal lebih baik berbanding baginda SAW. Baginda paling takut Allah, paling takwa kepada Allah, tapi baginda sebutkan itulah hidup baginda SAW. Tak tidur langsung, ini masalah lah. Nabi kata aku tidur atas katil, aku tidur, aku bangun, salat, aku tidur. Okey. Warawa Ibn Abi Hatim an Ibn Abbas, dan telah meriwayatkan Ibn Abi Hatim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni idza akaltu lahma intashartu lin nisa. Aku ni bila aku makan daging, aku akan intasyara tu maksud dia nafsu lah kepada wanita. Wa inni haramtu alayya al-lahma, dan aku telah haram ke atas diriku daging. Maka turunlah fanazalat, turunlah Al-Quran. Kita ni 87 ni. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Yang kamu haramkan benda-benda baik yang Allah halal untuk kalian. So, dia rasakan benda berkenaan macam mengganggu hidup dia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang turunkan ayat ni. Wa kadza rawahu at-Tirmidzi wal Ibnu Jarir. Ini pun dari Imam Tirmidzi, Ibnu Jarir. Wa qala hasanun gharib, dan berkata Imam Tirmidzi hadis ni hasan lagi gharib. Hasan, tapi jalan periwayatan dia satu. Tapi dia sekali sokong dengan yang tadi. Ayat-ayat tadi yang Nabi tegur sahabat sambil berkata, dan aku makan daging tu, dia ada sokongan kat situ. Okey. Wa qad ruwiya min wajhin akhar mursala. Dan telah diriwayatkan kisah ni daripada riwayat yang lain, jalan yang lain secara mursal. Mana tabi'in kata Nabi sabda. Bukan sahabat kata Nabi sabda. Tabi'in kata. So dia skip sahabat. So dia mursal. Hadis ni kira lemah lah. Tapi bila disokong dengan kisah-kisah yang tadi, yang sahih, kata-kata Nabi kepada orang yang nak ibadat lebih, ia adalah benar. Wa Abdullah bin Mas'udin qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna naghzu ma'a Rasulillah SAW. Kami dulu berperang bersama Rasulullah SAW. Walaysa ma'ana nisa'un. Nanti ada bersama kami wanita.
Faqulna ala nastaqsi. Boleh tak, mengapa tidak kita potong kemaluan supaya nak hentikan syahwat, supaya nafsu tu buang testis untuk hentikan nafsu syahwat. Ala nastaqsi, potong bahagian nakhsi kasih dia bukan dia buang tu, dia buang yang bawah. Okey. Testis. Okey. Maka fadahana Rasulullah SAW an dhalika, maka telah melarang kami Rasulullah SAW daripada itu. Okey. Wa rakhasa lana an nankiha bisawbi ila ajalin, dan Nabi longgarkan, ringankan untuk kami untuk bernikah an nankiha al-mar'ata bisawbi ila ajalin, untuk kami bernikah dengan seorang wanita dengan pakaian, dengan baju, kain saja, sehingga tempoh tertentu. Okay. Ini masalah, pasal ini sebenarnya tradisi asal masyarakat. Dia duduk jauh-jauh, pengen nikah kontrak, nikah yang mempunyai batasan waktu. Pada sudut asal kan, benda ni bukan diajar oleh Islam, tapi memang amalan masyarakat. Jadi bila para sahabat ada masalah tadi, Nabi izinkan mereka untuk perkara berkenaan pada permulaan awal Islam lah. Tapi lepas tu diharamkan. Okay? Diharamkan selepas daripada itu. Okey. Thumma qara'a Abdullah, membaca Abdullah bin Mas'ud baca, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, yang kamu haramkan benda-benda baik yang Allah halalkan untuk kalian. Maksudnya ketika itu dihalalkanlah, diharamkan, lepas itu diharamkan. Wala ta'tadu, kalian melampau, innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah Taala tidak sukakan orang yang melampau. Akhrajahu, Bukhari Muslim keluarkan akan hadis ni. Wa hadza kana qabla tahrim nikah mutaati. Ini adalah sebelum pengharaman nikah mutaah. Wallahu a'lam, Allah Taala lebih mengetahui, ya. Okey, wa fi hadhihi al-qissati, dalam kisah ini, dalalatun, ada petunjuk liman dhahaba minal ulama'i, bagi siapa yang berpendapat di kalangan para ulama, ka Syafi'i wa ghairihi, seperti Imam Syafi'i dan juga selain beliau, ila anna man harrama ma'kalan aw malbasan aw syai'an ma'ada nisa'i annahu la yahrumu alaihi. Maksudnya dia kata bahawa siapa yang mengharamkan makanan atau pakaian atau sesuatu selain wanita, bahawa ia tidak akan haram ke atasnya. Maksudnya bukan kita dalam konsep ilak, kita boleh kata tak nak tidur dengan isteri untuk tempoh sampai 4 bulan lah, 4 bulan kan. Tarabusu arba'ati asyhur, tunggu sampai 4 bulan. Macam dalam surah Al-Baqarah, lilladzina yu'minuna bin nisa'ihim tarabusu arba'ati asyhur, untuk orang yang mengilak isteri mereka, maka disuruh mereka tunggu atau boleh buat ni, teruskan sumpah mereka sampai 4 bulan. Itu 226, Al-Baqarah 226. Jadi maksudnya, okey, kalau minuman, pakaian atau satu benda selain isteri, maka benda tu tak valid. Tak valid. Kata sebahagian bagi sebahagian para ulama yang berpendapat sedemikianlah. Dia kata bahawa la yahrumu alaihi, maka diharamkan air grape ke, air sekian ke, makanan tentu, roti ke, maka benda tak jadi haram kat atas dia. Wala kafarata alaihi aidha, dan tiada kafarah ke atasnya untuk kalau dia buat kata-kata macam tu. Kalau wanita, dia ada ayat 226 surah Al-Baqarah, yang mana kalau dia cakap itu, kalau dia langgar, maka dia ada denda, ada kafarah. Okay? Wali qaulihi ta'ala, dan juga kerana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, yang kalian haramkan benda-benda baik yang telah halal untuk kalian. Wali anna alladhi harrama al-lahma ala nafsihi, dan ini kerana orang yang mengharamkan kat atas dirinya daging, dalam hadis Nabi tadi kan, kama fil hadis mutaqaddimi, macam dalam hadis yang telah lalu, lam ya'murhu Nabi bi kafaratin, Nabi tak perintahkan dia untuk sebarang kafarah di kalangan mereka. Imam Ahmad,
contoh Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ila anna man harrama ma'kalan, yang mengharamkan sebarang makanan, atau masyraban, minuman, atau minuman, atau syai'an min asya', atau satu benda daripada benda-benda, pakaian ke, warna ke, fa innahu yajibu alaihi bidzalika kafarata yaminin, ya kafaratu yaminin, maka sungguhnya wajib ke atas dia dengan itu kafarah sumpah. Ayat 89, langsung ayat depan lagi. Nanti apa kita punya ayat 89 tu, 89. Nanti kita baca. Okey. Al-Maidah 89 nanti ada tentang kafarah sumpah. Okey. Dia kata kama idzal tazama tarkuhu bil yamin. Macam mana dia bila dia beriltizam untuk meninggalkan benda tersebut dengan sumpah. Fakadzalika yu'akhadhu bi mujarrad tahrimihi ala nafsihi. Demikianlah juga kalau dengan semata-mata dia haramkan benda berkenaan ke atas dirinya. Ilzaman lahu bima iltazamah. Sebagai pemestian ke atas untuknya dengan apa yang dimestikan kepada dirinya. Kama afta bidzalika bin Abbasin. Macam mana Ibnu Abbasin, macam mana berfatwa, mengeluarkan pendapat dengan itu Ibnu Abbas. Mengeluarkan nasihat Ibnu Abbas macam tu. Okey, ini pasal dalam konsep ni pasal Allah Ta'ala sebut dalam surah Tahrim. Baca kama fi qaulihi ta'ala, macam firman Allah Ta'ala dan surah At-Tahrim. Allah Ta'ala firmankan, ya ayuhal nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa engkau haramkan benda telah halalkan untuk engkau, tabtaghi mardata azwajik, adakah engkau ingin untuk mencari mendapatkan keredaan isteri-isterimu, engkau haramkan benda yang halal. Dan kisah ni madu madu. Nabi SAW suka minum madu di rumah salah seorang isteri dia. Lepas tu isteri yang lain macam berpakat, kata Nabi datang tu bau mulut bau, ada bau. Lepas tu Nabi SAW akhirnya kata apa, dia haram kat atasku. Dia kata haram madu tu kat atas diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi surat tahrim yang pertama tabtaghi mardata azwajik, soalan Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala sebut ayat kedua, thumma qala qad faradallahu tahilla lakum tahillata aymanikum. Allah telah fardu ke atas kalian perukaian bagi sumpah-sumpah kalian. So Nabi sumpah tak nak makan, berharamkan ke atas diri baginda madu tadi. Cuma mungkin pada ulama yang Imam Syafi'i dan kumpulan dia, mungkin dia kata itu dengan sumpah. Atau kalau semata-mata haram tanpa sumpah, mungkin tak jadi. Dia kata kecuali buat isteri, kecuali wanita, isteri. Kalau cakap macam tu, maka dia haram sentuh sampai 4 bulan lah, selagi mana orang tersebut tidak kalau takkan waktu berterusan lah. Kalau dia kata sebulan, dan sebulan lah, tunggu sampai habis sebulan, lepas tu dia halal balik. Itu yang kena faham. Baik. Jadi yang tu sumpah. Kalau anda kata yang macam masalah makanan tadi atau benda-benda lain, ikut pada Ahmad dan semua para ulama lain, dia kata kena lah, sebab berdasar pada surah Tahrim tu, Nabi SAW telah cuba untuk mengharamkan ke atas diri baginda madu. Tapi lepas tu baginda SAW ditegur dan baginda disuruh dan disarankan untuk membatalkan akan sumpah tersebut. Tapi pada pihak pertama dia kata ini sumpah, bukan pengharaman semata-mata. Wa kadzalika hauna lamma dzakara hadzal hukma aqabahu bi ayatil mubayyinati li takfiril yamin. Okay, demikian juga di sini apabila Allah Ta'ala sebut akan hukum ni, Allah Ta'ala aqabahu, Allah Ta'ala susulkan ia dengan ayat al-mubayyinati li takfiril yamin, dengan ayat yang menjelaskan tentang kafarah sumpah. Ini ayat 89. Fadalla ala anna hadha munazzalu munzala anna hadha munzalu manzilatil yamin. Ia menunjukkan kepada bahawa ini ayat ni diturunkan kepada kedudukan sumpah. Fiqtida'i takfir, pada keputusan ataupun kemestian untuk kafarah. Wallahu alam. Jadi Ibn Katsir pilih
pendapat Imam Ahmad. Imam Syafi'i. Alasannya kerana ayat 89 tiba-tiba masuk pada tajuk. Dia ada relate lah buat pengharaman tadi, dan pengharaman yang kita baca daripada hadis-hadis tadi, bukan hanya wanita, bahkan pengharaman tadi timbul dengan makanan dengan makanan dan sebagainya. Nak puasa tak boleh puasa sebab asyik batuk, kena minum air banyak. Okay. Warawa Ibn Jarir, daripada Ibn Jarir an Ibn Jurayj, daripada Ibn Jurayj, okay, an Mujahid daripada Mujahid, qala, beliau berkata, arada rijalun, la ingin beberapa orang lelaki, minhum Uthman bin Maz'un wa Abdullah bin Amr, antaranya Uthman bin Maz'un dan juga Abdullah bin Amr bin As yang terkenal sebagai Habib di kalangan para sahabat. Arada, antara mereka ni, dua orang tu, tabattul, mana nak kosongkan waktu untuk ibadat je. Wa yakhussu anfusahum, dan juga nak kasih diri mereka, wa yalbisul masuh, dan nak pakai pakaian yang yang dah lusuh, nak pakai baju macam kain kasar je, tak nak ada baju yang elok. Fanazalat hadhihi al-ayatu ila qawlihi ta'ala wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, maka turunlah ayat ini, ayat ini sehingga firman Allah Ta'ala sampai 88, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah Ta'ala yang kalian dengannya beriman. Qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jurayj, wa Ikrimah, daripada Ikrimah, inna Uthman bin Maz'un wa Ali bin Abi Talib wa Ibn Mas'udin wa Miqdad bin Aswad wa Salim maula Abi Hudzaifah fi ashabihi. Okay. Dia kata dahulu sesungguhnya Uthman bin Maz'un, Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Miqdad bin Aswad, dan Salim maula Abi Hudzaifah, yang antara guru Al-Quran ni, fi ashabihi, pada sahabat dia kata sahabat baginda dan kalangan sahabat baginda SAW. Tabattalu, mereka tabattul, mengosongkan waktu untuk ibadat. Fajalasu fil buyuti, lalu mereka duduk dalam rumah. Wa'tazalun nisaa, mereka jauhi golongan wanita. Walabisul masuh, dan mereka pakai pakaian yang kasar, yang tidak elok, yang dah lusuh lah. Wa haramu tayyibatit ta'ami, dan mereka haramkan akan benda-benda elok makanan. Wal libasi, dan pakaian. Illa ma ya'kulu wa yalbasu ahli siyahati min Bani Israel, kecuali apa yang dimakan dan juga dipakai oleh ahli yang bersiar-siar, orang-orang yang bersiar di kalangan Bani Israel. Yang kononnya mereka ni ialah ibadat. Wahamu bil ikhsa, dan mereka dah ingin untuk mengkasih diri mereka, potong testis. Okey. Wa ajma'u li qiyamil lail, dan mereka telah bersepakat untuk qiyamul lail, wa siyamin nahar, dan berpuasa pada siang hari. Ibadat je. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, yang kalian haramkan benda-benda baik yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala untuk kalian. Wala ta'tadu, yang kalian melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sebab Allah tak suka orang-orang yang melampau. Yaqulu la tasiru bi ghairi sunnatil muslimin, yang kamu berjalan dengan tanpa sunnah orang Islam. Itu maksud dia, ya. Yuridu, yang diinginkanlah ma harramu minan nisa wa ta'am wal libas, itu apa yang mereka haramkan daripada wanita, makanan juga pakaian. Wa ma ajma'u alaihi min qiyamil laili wa siyamin nahar, dan serta apa mereka bersepakat terhadapnya daripada qiyam malam dan juga berpuasa siang, puasa nahar. Siang puasa, malam qiyam. Dia orang rasakan ini cara mereka nak devote diri. Ini
tunjukkan benda ni kecenderungan peribadi mereka. Ini bukan permulaan tasawuf. Sebab Nabi betulkan mereka, Nabi tegur mereka. Dan mereka tinggalkan. Kecenderungan tersebut ada, tapi mereka dibetulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hammu bihi min al-ikhsa, serta apa yang mereka inginkan, macam apa inginkan dengannya yang berupa pemotongan bahagian kemaluan, itu testis. Falamma nazal fihim ba'atha ilaihim Rasulullah sallam. Bila turun ayat ni pada mereka, maka telah mengutus kepada mereka Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi bersabda, inna li anfusikum haqqa, untuk diri kalian ada hak. Wa inna li a'yunikum haqqa, untuk mata kalian ada hak yang tidur. Sumu wa aftiru, puasalah dan berbukalah. Wa sallu wa namu, dan solat dan tidurlah. Falaisa minna man taraka sunnatana, bukan golongan kami, maka bukanlah daripada kalangan kami sesiapa yang meninggalkan sunnah kami. Faqalu Allahumma sallamna wattaba'na ma anzalta. Lalu mereka berkata, ya Allah, kami menyerah dan kami ikuti apa engkau turunkan. So, jadi benda ni realiti lah. Kalau kita dengar orang tu baguslah tinggal keluarga, tinggal sekian, dia bukan ajaran Islam. Sebab yang Islam ada, kalau dia nak ikut rahib, pendeta, rahib, ahli ibadat bukan Islam, ya, memang akan timbul tajuk tersebut. Betapalah duduk dalam gua lah sebagainya. Apa yang korang meninggalkan perkahwinan, tak nak duduk masyarakat, mengasingkan diri. Itu bukan cara yang diajar oleh Nabi SAW. Wa qad dzukira hadhihi al-qissatu ghairu wahid min at-tabi'in mursalatan. Dia telah menyebut, menceritakan kisah ini bukan seorang saja di kalangan para tabi'in secara mursal. Mana diorang skip sahabat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaha syahidun fi sahihain, macam kita sebut tadi. Namun kisah ni ada saksi dalam Bukhari Muslim. Min riwayat Aisyah, daripada riwayat Aisyah ummul mukminina, ibu orang beriman. Kama taqaddama dzalika, maksudnya lalu yang demikian. Walillahil hamdu wal minnatu, milik Allah lah pujian dan juga kurniaan. Okey. Wa qawluhu yang firman Allah lepas tu, wala ta'tadu, yang kalian melampau. Yang kalian melampau, yahtamilu an yakuna al-muradu minhu, berkebaran kalian yang ini kendaki daripadanya, aila wala tubalighu fi tadyiqi ala anfusikum, janganlah kalian melampau pada menyempitkan ke atas diri kalian, bi tahrimil mubahati alaikum, dengan mengharamkan perkara-perkara yang halal yang harus untuk kalian. Melampau dan menyempitkan ke atas diri dengan haramkan benda halal. Kama qalahu man qalahu minas salafi, sebagaimana dikatakan ia siapa yang mengatakannya di kalangan salaf. Itu maksud wala ta'tadu, melampau yang mengharamkan halal. Wa yahtamilu, berkemungkinan kalian juga ayakun al-muradu, yang bahawa menjadi yang dikehendaki dekat ayat ni adalah kama la tuharrimul halala, macam mana yang tidak maksudnya dia opposite. Dia kata sebagaimana kalian janganlah mengharamkan yang halal, fala ta'tadu fi tanawul halal, maka jangan kalian melampau juga dalam mengambil yang halal. Maksudnya ambil yang halal boleh, tapi melampau-lampau tak boleh. Ini betul lah pada sudut asal, melampau itu tak boleh. Okay. Wala ta'tadu tadi boleh maksud dengan haramkan yang halal, maksudnya jangan melampau pada yang halal. Bal khudhu minhu biqadri kifayatikum wa hajatikum, maka ambillah daripadanya, macam Nabi tunjukkan, daripada yang halal tadi dengan kadar kecukupan kalian dan keperluan kalian. Berapa yang cukup, berapa yang perlu, itu je. Wala tujawizu al-hadda fihi, yang kalian melampaui batasan padanya. Kama qala ta'ala, macam firman Allah Ta'ala surah Al-Imran 31, wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan janganlah kalian melampau. Okey. Qala, kata firman lepas tu, walladzina idza anfaqu, ni dalam surah Al-Furqan ayat 67 tentang ibadur rahman. Dari
bila mereka menginfakkan ini harta, lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tidak membazir, tidak juga mereka kedekut. Lam yaqturu. Wa kana baina dhalika qawama, dan adalah dia di antara itu lurus, di antara dua keadaan tadi. Fa syar'ullahi adlun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Maka syariat Allah sebenarnya adalah keadilan di antara yang berlebihan padanya dan orang yang cuai dan juga pecuai dan juga tidak ambil berat mengenainya. La ifrata wal tafrid, tidak ada pelampauan, tidak ada kecuaian. Tak ada pelampauan, tak ada kecuaian. Walihada qala, kena Allah firmankan dalam ayat berkenaan, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, yang kalian haramkan benda-benda baik yang telah halalkan untuk kalian. Wala ta'tadu, kalian melampau. Innallaha subhanahu wa ta'ala la yuhibbul mu'tadin, tak suka orang yang melampau. Okey. Kemudian Allah Ta'ala firman, thumma qala, Allah Ta'ala firman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, dan makanlah daripada benda-benda baik yang Allah rezekikan kepada kalian, halal lagi baik. Fi hali kaunihi halalan tayyiba, dalam keadaan makanan tersebut halal lagi baik. Eloklah makanan elok. Makanan yang basi janganlah makan. Apa tak ada dalil kata haram. Okay. Wattaqullaha, takwa kepada Allah Ta'ala, ay fi jami' umurikum, pada semua urusan kalian. Wattabi'u, dan ikutilah ta'atahu wa ridwanahu, ikutilah akan mentaati Allah Ta'ala, perbuatan mentaati Allah, dan juga ikuti jugalah tempat-tempat keridhaan Allah Ta'ala. Watruku mukhalafatahu wa isyanahu, tinggalkanlah perbuatan menyanggahi Allah Ta'ala serta menderhaka kepadanya. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, dan takwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian beriman. Okay. Alhamdulillah, habis itu kita sambung lagi. Ini pasal ayat ni berkait. Ayat ni berkait. Ayat 89, Allah Ta'ala firmankan ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يؤاخذكم, tidak mengambil kira terhadap kalian. Siapa? Allah. Tak menghukum, tak mengambil kira terhadap kalian Allah. Billagwi fi aimanikum, dengan apa yang lara, sia-sia daripada sumpah-sumpah kalian. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, akan tapi dia akan mengambil kira ke atas kalian dengan apa yang kalian ikat dengannya sumpah-sumpah. Mana kalian letakkan hati memang kalian nak, maka sumpah tu jalan, kata-kata tu jalan. Baik. Fakafaratu, berkafarahnya, kafarah sumpah tadi. Kafarah sumpah tu kalau anda kita kena langgar juga. Okey. Atau kita terlanggar, untuk batalkan, it'amu 10 masakina, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imun ahlikum, daripada yang paling sederhana atau pertengahan apa yang kalian beri makan keluarga kalian. Au kiswatuhum, ataupun pakaian mereka, ini 10 orang tu. Au tahrir raqabatin, ataupun bebaskan seorang hamba. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak perolehi, fasiyamu 3 ayyam, maka ke atasnya hendaklah dia berpuasa 10 3 ayyam, dan dia berpuasa 3 hari. Zalika itu kafaratu aymanikum idza halaftum. Kafarah
sumpah kalian bila kalian bersumpah. Wahfadhu aymanakum, peliharalah atau jagalah akan sumpah-sumpah kalian. Ini bukan benda yang boleh dimain-mainkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Demikianlah menjelaskan Allah kepada kalian bukti-buktinya, tanda-tandanya. La'allakum tashkurun, moga kalian akan bersyukur. Waqad taqaddama, kata Ibn Katsir, waqad taqaddama fi suratil Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, al-kalamu ala laghwil yamin. Ini pada ayat 206 kan? Yang berkenaan dengan apa? Ya. 206 Al-Baqarah, tentang ilah je kan? Ayat 225 sebelum satu ayat. Okey. Dan berlalu dalam surah Al-Baqarah perbincangan mengenai yang lagha daripada sumpah. Lagha sumpah. Wa annahu qaulur rajul fi kalami ghairi qasdin. Itu adalah kata-kata, bahawa ia adalah kata-kata seorang lelaki dalam bercakap dengan tanpa dia qasad, tanpa dia niat. La wallah bala wallah. Tidak demi Allah, bahkan ia demi Allah. Okey. Tak lagi bawah dia kata. 25 tu. Wah. Okey. La Allah bala Allah. Waqila, dan dikatakan juga ia adalah fil hazl, pada gurauan. Waqila fil maksiati, ada kata yang lawa pada itu pada maksiat. Waqila ala ghalabatuz zan, dan dia yang dan juga dikatakan pada kuat sangkaan. Sumpahnya pada kuat sangkaan. Ia tak pasti tapi dia kuat sangkaan. Wa qaul Abu Hanifah, qaul Abi Hanifah, qaulu Abi Hanifah wa Ahmad. Ialah kata-kata atau pendapat Abu Hanifah Ahmad. Waqila, dan dikatakan juga lara daripada sumpah ni adalah al-yaminu fil ghadab. Al-yaminu fil ghadab. Sumpah dalam kemarahan. Waqila fil nisyan, ada kata sumpah dalam lupa. Waqila huwal halafu ala tarkil ma'kali wa mashrabi wal malbasi wa nahwi dhalika. Ada yang kata ialah sumpah untuk meninggalkan makan, minum, pakaian dan seumpamanya. Wastadallu biqaulihi, berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, ayat inilah, la tuhrimu thayyibati ma halallahu lakum, yang kalian haramkan benda-benda baik yang terhalal untuk kalian. Was-sahihu, dan sahihnya, annahu al-yaminu annahu dia al-yaminu min ghairi qasdin. Ia adalah sumpah dengan tanpa qasad, tanpa tujuan dalam hati. Tak ada sebarang perasaan. Bidalili qaulihi, dengan dalil firman Allah Ta'ala, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, Allah Ta'ala akan mengambil atau hukum kalian dengan apa yang kalian ikat dengannya sumpah-sumpah. Kalau ada ikat dengan hati, itu kena. Ya. Ai bima samamtum alaihi minal aimani wa qasadtumuha, dengan apa yang kalian bersungguh padanya daripada sumpah-sumpah, dan kalian tuju dengannya dari sumpah-sumpah. Okey. Fa kafaratuhu, maka kafarahnya adalah it'amu asyarati masakina, beri makan 10 orang miskin, yakni muhawiji minal fuqara, orang yang berkeperluan, yang nak kena sangat di kalangan para fuqara, orang yang fakir. Wa man la yajidu ma yakfihi, dan juga orang yang tak dapati apa yang mencukupi keperluannya. Okey, itu pertama miskin. Kemudian wa qaulu fi Allah lepas tu, min awsati ma tut'imuna ahlikum, daripada yang sederhana atau pertengahan yang kalian beri makan keluarga kalian. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, wa Sa'id bin Jubair, wa Ikrimah tu, dan Ikrimah anna min a'dala ma tut'imu min a'dali ma tut'imuna ahlikum. Min a'dala ma tut'imuna ahlikum, daripada apa yang pertengahan sederhana yang kalian beri makan keluarga kalian. So, ada makanan kita makan mahal, ada kadang makan murah. So makan yang sederhana, tak mahal tak murah, median, apa yang sederhana bisa kita makan. Rawah Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbasin qala, Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, kana ar-rajulu yaqutu ba'du ahlihi quta dunin.
Dia kata dahulunya seorang lelaki memberi makan sebahagian ahli keluarganya, memberi makan makanan asasi sebahagian keluarganya dengan ko tadunin, memberikan makan makanan yang rendah, yang tak pernah tak kaya punya makanan. Wa ba'duhum qutan fihi sa'atun. Dan ada di kalangan mereka ni ada berikan makan makanan padanya ada keluasan. Padanya inilah dia makanan kaya lah. Ada orang makan orang yang tak ada, tak berada, yang sendiri makan dengan sedemikian. Itu keadaan biasa. Jadi bila Allah Ta'ala suruh ambil yang pertengahan, nilai yang pertengahan. Faqala ta'ala min awsati ma tut'imun ahlikum, daripada yang pertengahan apa yang kalian beri makan keluarga kalian. Minal khubzi wal zaiti, yang berupa seperti roti dan juga minyak. Celup roti makan minyak. Wakhtara Ibn Jarir anna al-murada biqawli, wa dengan firman Allah Ta'ala min awsati tut'imuna ahlikum, daripada yang pertengahan apa kalian beri makan keluarga kalian, ai fil qillatil kathrati, itu pada ketika kurang dan ketika banyak, sikit dan banyak, macam tu. Okey, benda sederhana nilai dia. Thumma ikhtalafa al-ulama, para ulama bercanggahan fi miqdari ma yut'imuhum, pada kadar banyak mana. Okey, tahu dah kumpulan ni, tapi banyak nak bagi. Farah bin Abi Hatim an Aliyin fi qawlihi ta'ala, maka diriwayatkan Ibn Abi Hatim daripada Ali bin Abi Talib tentang firman-Nya Subhanahu wa taala, min awsati ma tut'imun ahlikum, daripada pertengahan apa yang kalian beri makan akan keluarga kalian. Qala yughaddihi wa yu'ashihi, yani diberi makan tengah hari, diberi makan malam. Apa dia beri makan biasa? Qala Hasan, berkata Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, yakfihi an yut'ima 10 masakin aklatan wahidatan khubzan wa lahma, medai untuk mereka beri makan 10 orang miskin satu makanan, satu hidangan, itu roti dan juga daging. Roti dan daging. Dia makan sekali panggil makan. Wazad al-Hasanu, datang Hasan dan menambah Hasan al-Basri, fa illam yajid fa khubzan wa samnan wa labana. Kalau tak dapat iaitu, segitu kan mahal daging, roti biasa. So dia gabungkan, dia sederhana. Maka siapa tak dapati, dia kata fa khubzan wa samnan wa labana, maka dia makan roti itu dengan khubz roti, dia makan roti itu dengan samnan minyak sapi, wa labana juga susu. Fa illam yajid fa khubzan wa zaitan wa khalla. Kalau tak ada juga, maka roti, minyak dan juga cuka. Hatta syabi'u, sampai mereka semua kenyang. Wa qala akharuna, berkata kumpulan yang lain pula, yut'imu kullu wahidin minal 'ashrati nisfa sa'. Dia akan beri makan pada setiap seorang daripada yang 10 orang, daripada 10 tadi, separuh sa'. Separuh sa', 2 mud. Itu sa'. Min burrin aw tamrin, daripada gandum ataupun tamar. Nahwihima, dan juga apa selain kedua-duanya. Hada qaul Umar, ni pendapat Umar. Wa Ali bin Abi Talib, wa Aisyah, wa Mujahidun, wa Sya'bi, wa Sa'id bin Jubair, wa ghairuhum. Ini pendapat Ali, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Aisyah radhiyallahu anha, Mujahid bin Jabr, anak Ibn Abbas, wa Sya'bi, Sa'id bin Jubair, dan selainnya. Okey, maksudnya pendapat tentang cara tertib makan tadi. Roti, daging. Tu tak ada, maka roti dengan minyak sapi dan susu. Tak ada, roti dengan minyak saja. Bukan minyak sapi, minyak. Minyak tumbuhan dan juga cuka. Jadi, kena faham sampai maknanya. Jadi apa? Itu peringkat pertama. Yang kedua kata, dia tak kira jumlah sebagainya kan. Dia kata dia beri makan setiap seorang daripada 10 tadi separuh sa', 2 mud, daripada gandum atau tamar dan sebagainya. Ini pendapat Umar, Ali, Aisyah, Mujahid, Sya'bi, Sa'id bin Jubair dan juga selain mereka.
Warawa Ibn Abi Hatim an Ibn Abbas, Ibn Abi Hatim daripada Ibn Abbas Allah anhuma, annahu qala, dia berkata, muddan mudda min bur, 2 mud daripada bur, yakni kulli miskin wa ma'ahu idamuhu, untuk setiap miskin dan bersamanya lauknya sekali, bukan itu je, ya. Bukan beras saja, gandum saja, tak, sekali dengan dia punya lauk. Thumma qala, kemudian dia kata Ibn Abi Hatim, qala ruwiya an Ibn Umar, daripada Ibn Umar, wa Zaid bin Sabit dan Zaid bin Sabit, wa Sa'id bin Musayyab, Mujahid, wa ghairuhum min selain mereka, nahwa zalika, seumpama itu. Diriwayatkan nahwa zalika, seumpama itu. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, al-wajibu fi kafaratil yamin, yang wajib pada kafarah sumpah ni, muddun bimuddin Nabi SAW likulli miskin, satu mud dengan mud Nabi SAW bagi setiap miskin. Walam yata'arrad lil udmi, dia kata namun dia tak sentuh pun dengan tajuk lauk, idam. Okay. Wahtajja bi amrin Nabi SAW lilladhi jama'a fi Ramadhan, dan dia berhujah, Imam Syafi'i berhujah dengan perintah Nabi SAW kepada orang yang bersetubuh pada bulan Ramadan, untuk dia beri 60 orang miskin. Daripada mikial yasi khamsa asyara sa', kata dengan 60 orang miskin daripada timbangan yang boleh masuk yang meluasi 15 sok. 15 kali 4, 60. Untuk setiap orang tu satu mud. Sebab 15 sok, satu sok 4 mud. Jadi bila kat sini 15 mud, maksud dia 60 sok lah. Satu mud satu orang. Satu mud setiap orang. Okey, qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbali, kata Ahmad bin Hanbal, al-wajibu muddun min burrin atau muddan min ghairihi, yang wajibnya adalah satu mud daripada bur atau 2 mud daripada makanan yang lain. Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Wa qawluhu, dan firman Allah lepas tu, au kiswatuhum, ataupun pakaian mereka, 10 orang tu juga. Kalau tak ada makanan, pakaian. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, lau dafa ila kulli wahidin min al-asharati ma yasduku alaihi ismu kiswatin min qamisin aw sirawil aw sarawila aw izarin aw imamatin aw muqtana'atin, muqtana'ah mana je kalimah kena tak pakai biasa. Kaedah topeng muqna'atin, muqna'atin. Muqna'atin, jap. Muqna'atin. Dia kata ni kain tudung. Tudung kepala. Yang kadang-kadang nama khimar kan. Dia sama. Dia kata kat sini, Imam Syafi'i kata, kalau dia serahkan kepada setiap seorang di kalangan yang 10 orang miskin tu, apa yang benar padanya nama kiswah, nama pakaian, mana apa bentuk badan,
yang berupa qamis, kemeja, atau sirwal atas luar, atau izar, kain, atau imamah, serban, atau muqna'atin, itu tudung, tudung kepala, ajza'ahu dhalika, madai untuk dia itu. Okay. Mereka kalau bagi salah satu macam tu cukup. Qala Malik, kata Malik bin Anas wa Ahmad bin Hanbal, la budda an yadfa ila kulli wahidin minhum min al-kiswati ma yasiu an yusalliya fihi. Dia kata tak boleh tidak, dia kena serahkan kepada setiap seorang di kalangan orang miskin tersebut pakaian apa yang sah dengannya solat. In kana rajulan aw imra'atan, jadi sama ada lelaki atau wanita. Kullu bihasabihi, semua dengan kadarnya. Kalau lelaki dengan kadar cukup untuk solat, okey. Kalau perempuan, apa yang cukup untuk solat? Semua dengan kadar masing-masing. Wallahu a'lam, ta'ala lebih mengetahui. Okey. Wa qawlu Nabi Muhammad ta'ala lepas tu, au tahrir raqabatin, ataupun atau dibebaskan seorang hamba. Akhadha Abu Hanifah bi itlaqiha, telah mengambil Abu Hanifah dengan mutlaknya lafaz raqabah tadi. Tak sebut lagi perempuan, tak sebut masalah mukmin ke kafir. Faqala, maka berkata Abu Hanifah, tujzi'ul kafiratu kama tujzi'ul mu'minatu. Dia memadai wanita yang hamba yang kafir tu dibebaskan untuk tebus sumpah ni tadi, sebenarnya dibolehkan atau harus juga untuk wanita yang beriman. Dia tak kisah mukmin kafir. Itu pendapat Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i wa akharuna, yang berkata Imam Syafi'i dan juga yang lain-lain, la budda an takuna mu'minatan, tak boleh tidak wanita tu mesti beriman. Sebab ada dalam ayat lain tentang hukum kafarah yang lain, Allah Ta'ala sebut raqabah mukminah, hamba yang beriman. Okay. Wa akhadha taqiduha bil iman min kafaratil qatli. Dan beliau mengambil ikatan hamba tersebut dengan iman, mesti yang beriman, daripada kafarah pembunuhan. Littihadil mujibi, kerana bersatunya akan punca atau penyebab. Dia kata itu kafarah, benda yang diwajibkan kafarah, maka sama kafarah. Okey, dia kata tak sama. Wa ini ikhtalafa as-sababu, sekalipun bercanggahan sebab. Ini pembunuhan, ini masalah sumpah. Okey. Wa li hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ini kerana, dan juga kerana digunakan kerana hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami alladhi wa fi Muwatta' Malik wa Musnad Syafi'i wa Sahih Muslimin. Ya, ia dalam Muwatta' Malik, Musnad Syafi'i dan juga Sahih Muslim. Annahu dzakara anna alaihi itqu raqabatin, bahawa dia Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia ada kena bebaskan, atas dia ada di atas dirinya ada pembebasan hamba, dia kena buat. Wajah ma'ahu bijadati sauda, dan dia datanglah bersama-sama dengan dia seorang wanita kulit hitam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda pada wanita tersebut, aina Allah, Allah di mana? Qalat fis sama', dia kata kat langit, atas. Qala man ana, aku siapa? Qala qalat tadi qalat fis sama', qala, Nabi kata man ana, aku siapa? Qalat ana anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Ini pengakuan. Ini riwayat Imam Syafi'i sendiri. Kadang ada orang dia buang lah, dia tak ada hadis tak betul lah. Dia kata hadis ni hadis apa? Hadis Yahudi lah. Ini semua ni adalah orang-orang yang jahil, yang nak bercakap pasal agama. Okay. Qala, Nabi berkata, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia seorang wanita yang beriman. Al-hadisu bitulihi, hadis dengan panjang kisah dia. Okey. Fa hadhihi khisal salasati fi kafaratul yamin. Inilah ciri-ciri yang 3 pada kafarah yamin. Ayuha fa'ala al-hanithu ajza'a anhu bil ijma'. Mana-mana dipilih daripada beri makan 10 orang, ataupun beri pakaian 10 orang, ataupun dia
uh, apa dia apa dia ataupun dia bebaskan seorang hamba beriman. Itu konteks Syafi'i beriman Dia kata memadai. Mana satu yang dibuat oleh, pasal dia kata kan, atau mana-mana dibuat oleh orang bersumpah tu, maka ajza'ahu anhu bil ijma'. Ia madai untuk pihak dirinya dengan ijma'. Waqad bada'a bil ashali fal ashal. Maka Allah Taala mulakan dengan yang paling mudah, kemudian yang paling mudah. Fal it'amu ashadu aisar min al-kiswati. Kerana sebenarnya beri makan tu lebih mudah dan lebih ringan berbanding kiswah memberi pakaian. Kama anal kiswata aisara min al-itqi. Sebagaimana memberi pakaian tu, memberikan pakaian lebih mudah, lebih ringan berbanding pembebasan. Fataraqa fiha min al-adna ila al-a'la. Maka Allah Taala meringkatkan kepadanya daripada yang rendah sekali kepada yang paling tinggi. Fa illam yaqdir. Kalau dia tak mampu. Ini bukan nombor satu. Yang nombor satu, tiga tu. Nombor satu, dia kena pilih satu tiga berkenaan. Tak boleh tiga-tiga baru kita bincang apa jadi. Fa illam yaqdiril mukallafu ala wahidatin min hadhil khisal salasi. Jika sekiranya tidak berupaya orang mukallaf tadi daripada salah satu daripada tiga perkara ini, tiga ciri ini, kafara bisyami thalathati ayyam. Bisyami thalathati ayyam. Maka dia boleh tebus dengan berpuasa sebanyak 3 hari. Kama qala ta'ala, Maksudnya firmankan, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Maka bagi siapa yang tak perolehi, hamba tak ada duit nak bagi makan, tak ada. Pakaian pun tak ada. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, maka berpuasalah 3 hari. Rawa Ibn Jarir At-Tabari, Ibn Jarir riwayatkan an Sa'id bin Jubair bin Jubair wal Hasan al-Basri dan Hasan al-Basri, dua tabi'in, annahuma, mereka berdua qala, telah berkata, man wajada salasata darahima lazimahu it'am wa illa sama. Siapa yang ada 3 dirham, mesti untuk dia beri makan. Jika tidak, dia kena puasa. Wa qala Ibn Jarir hakiyan an ba'di mutaakhiri mutafaqihati zamanahu. Berkata Ibn Jarir menceritakan tentang sebahagian golongan kemudian yang mengajarkan fiqh pada zaman beliau. Ibn Jarir kata apa? Qala jaizun liman lam yakun lahu fadlun an ra'sin malin yatasarrafu bihi lima'ashihi. Kita harus untuk siapa-siapa yang tak boleh untuk dia, tiada untuk dia seorang lebihan bagi kepala, bagi modal. Modal. Dia tak ada lebihan daripada modal. Tak ada duit. Tak ada modal, okey. Yatasarrafu bihi lima'ashihi. Untuk dia mengalihkannya atau bertindak padanya untuk kehidupannya sendiri. Ma yukafiru bihi bil it'am, apa yang dia kafarah dengannya dengan beri makan, ayyasuma bahawa tidak dia berpuasa, illa ayyakuna lahu kifayah, kecuali dia ada kecukupan. Wa minal mali ma yatasarrafu bihi lima'ashihi. Dia kata daripada harta tadi, apa yang dia alihkan atau agihkan untuk kehidupan dia sendiri. Wa minal fadli an dhalika ma yukafiru bihi an yaminihi. Dan apa yang daripada lebihan daripada itu, maka dia kafarahkan dia, tebus dengannya bagi sumpah dia. Okey. Maksud dia yang maksud dia berapa jumlah kan? Dia kata bahawa seharus bagi siapa-siapa yang tiada untuknya lebihan daripada modal dia, daripada duit harta dia, untuk bertindak padanya bagi kehidupannya. Dia akan alihkan dulu yang pada kehidupan. Apa yang dia untuk kehidupannya, apa yang dia nak guna kafarah untuk beri makan. Dan baru dia boleh untuk dia berpuasa. Okey, mengenai dia ada kecukupan. Ada kecukupan, dia tak boleh puasa, dia kena bayar. Okey. Daripada dia kata wa minal mali ma yatasarrafu bihi lima'ashihi. Daripada harta yang dia alihkan atau agihkan untuk kehidupan dia. Dan dari perlebihan tadi itu
la yafdulu an qutihi. Bahawasanya jika tidak ada lebih daripada makanan makanan dia. Wa quti ahli dan juga makanan keluarga dia fi yaumihi pada hari tersebut, zalika pada hari dia itu, ma yukhriju bihi kafaratul yamin. Okay. Boleh untuk dia buat macam ni kalau anda kata dia tak ada lebih daripada makanan dia, makanan keluarga dia pada hari dia berkenaan, apa untuk dikeluarkan dengannya? Kafarah sumpah. Okay. Kemudian okay, kita habiskan sikit. Kemudian waqtalafal ulama bercanggahan pendapat pula. Hal yajibu fiha tatabu'u, adakah wajib padanya berturut-turut? Aw istahabbu, ataupun digalakkan ke? Wala yajibu wa yajzi'u tafriq, dan juga tak wajib dan juga tidak wajib dan harus untuk kita asing-asingkan. Macam mana tu? Ala qaulain, di atas dua pendapat. Ahaduhuma, yang salah satu di antaranya, la yajib, dia tidak wajib. Wa hadha mansusus Syafi'i fi kitabil aiman. Ini yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan kitab sumpah. Wa qaulu Malikin, dan dia adalah pendapat Imam Malik, li itlaqi qaulihi, kerana mutlaknya firman Ta'ala, maka puasalah 3 hari, tak sebut pun berturut-turut. Adapun ketika bab berkenaan dengan zihar, bab berkenaan dengan bunuh, dia sebut berturut-turut. Okay. Dia kata wa huwa sadiqun ala majmu'ati wal mufarraqi ala mujammi'u ala majmu'ati wal mufarraqati. Jadi dia benar pada pada yang gabungan ataupun yang berpisah. Kama fi qada'i Ramadan, macam dalam menggantikan Ramadan pun tak perlu berturut-turut. Liqaulihi, kerana Allah Ta'ala, fa'idatu min ayyamin ukhar, maka ganti pada hari lain. Wa nasa Syafi'i fi mawadin ukhra fil dan telah menaskan, menyatakan Imam Syafi'i dalam satu tempat lain, dalam kita pada tempat lain dalam kitab al-Um, ala wujubi tatabu'i, kata wajib pula untuk berturut-turut. Kama huwa qaulul Hanafiyyatu wal Hanabilatu. Ia seperti mana kata-kata ulama-ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Hanbali. Lianna qad warada an Ubay bin Ka'ab, telah datang daripada Ubay bin Ka'ab wa ghairuhu dan selain beliau, annahum kanu yaqra'unaha, bahawa mereka dahulu membacanya, fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'atin, puasalah 3 hari berturut-turut. Wa hakahu Mujahidun, menceritakan perkara ini Mujahid, wa Sya'bi dan Sya'bi, wa Abu Ishaq an Abdullah bin Mas'ud, Abu Ishaq daripada Abdullah bin Mas'ud. Qala A'mash, berkata A'mash, kan ashabu Ibnu Mas'udin, teman-teman Ibnu Mas'ud, yaqra'unaha kadzalika, baca ia macam tu. Wa hadhihi idza lam yathbut kaunuha Qur'anan mutawatiran. Ini apabila ia tidak sabit keadaannya Quran yang mutawatir, fala aqalla min ayakuna khabaru wahidin, maka tak kurang dia ni adalah khabar tunggal. Okay. Atau tafsiran min sahabat, ataupun mungkin dia tafsir sahabat tersebut. Wa huwa fi hukmin marfu', dan dia pada hukum marfu'. Nah, baik. Pendapat tu adalah, tapi kita kata yang kuatnya kepada tidak ada turut-turut. Wa qauluhu, Allah Ta'ala lepas tu, zalika kafaratu aimanikum, itulah kafarah sumpah kalian. Idza halaftum, bila kamu bersumpah, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Qala berkata Ibn Jarir At-Tabari, makna dia adalah la tatrukuha bi ghairi takfir, dan kamu biarkan sumpah itu tanpa sebarang penebusan. Kadzalika yaminullahu lakum, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, demikianlah Allah terang kepada kalian tanda-tandanya, bukti-buktinya. Ayyuwadduha wa yufassiruha, diterangkan ia, dia tafsirkan ia, la'allakum tashkurun, maka kalian akan bersyukur. Alhamdulillah, kita habis sampai situ. InsyaAllah kita akan masuk nanti pada masa yang akan datang, tapi kita akan masuk nanti kepada potongan berikutnya 90 sampai 96. Iaitu 5 perkara yang diharamkan. 5 perkara yang diharamkan. Okey. Baik. Wallahu alam. Ada soalan? Tak ada soalan, alhamdulillah. Jadi kita berhenti sini, insya-Allah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.